tadi tentang tips copywriting. Okey, tips copywriting yang macam ni yang memukau. Okay, so tips copywriting yang memukau adalah memang nak tak nak yang paling best adalah storytelling. Sebab apa tahu? Story that sells. Kan, not fact. Okay, story that sells, not fact. So you kena faham benda ni. Orang membeli produk kita, orang suka dengan kita sebab cerita. Sebab tu kenapa saya suka start sesi saya ni dengan story time. Saya start kita punya kelas ni dengan story time. Kenapa tahu? Sebab story tu akan bawa you guys ni melayang, ikut perjalanan cerita saya. Kan, sebelum kita belajar. So guna tip yang sama ini dalam kelas you guys. Jangan masuk-masuk. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita nak belajar 5 tentang kemanusia. Memang orang sabarlah kejap, bagilah orang tu panas dulu. Kan? Faham tak? Sebab tu mukadimah saya panjang. Tapi mukadimah pun cerita yang saya bawakan itu adalah cerita persediaan anda untuk belajar poin yang seterusnya. So saya bukannya main pilih-pilih cerita yang tak sangat-sangat random, tak ada. So saya pilih cerita yang saya nak cerita. Okay, poin hari ni tentang apa, dan tajuk itu ataupun cerita yang saya bawa adalah cerita persediaan untuk you menerima tajuk tu. Itu skill. Faham tak? Itu adalah skill. Okay, so untuk copywriting yang bagus adalah yang pertama, story. So macam mana kita nak ada story yang sangat powerful? Okay, macam mana kita nak tahu story yang sangat powerful? So story yang powerful adalah story yang personal. Story yang powerful adalah story yang personal. Cerita kita, bukan cerita orang lain, tapi cerita kita. Faham Boleh? So macam mana kita nak tahu cerita tu personal atau tidak? Ni apabila kita boleh cerita dengan sangat detail. Kita boleh bercerita dengan sangat detail sampai-sampai tahu kita bercerita satu cerita itu kita boleh main dengan 5 sensori manusia. Contoh yang pertama, visual. So apabila kita bercerita, punyalah detail cerita kita tu, kita boleh cerita. Okay, hari tu visual kita masa tu macam mana? Kan, pemandangan masa tu macam mana? Cuaca masa tu macam mana? So apa yang kita nampak? Kita nampak bangunan, kita nampak kereta, kita nampak orang beramai, kita nampak dinding, decoration dia macam mana. Itu adalah visual. Dan jika kita boleh masukkan detail-detail itu dalam copywriting, insya-Allah orang boleh terpukau dibawa oleh cerita kita tu. Walaupun kita hanya cerita pasal apa? Cokoja. Cerita pasal apa? Pasal kimchi. Cerita pasal apa? Cerita pasal kuih. Faham tak? Cerita yang detail itu visual. Faham Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kalaulah tak nampak visual, kalau kita ada elemen visual, kita masuk lagi audio. Kita masuk dalam copywriting kita tu bunyi-bunyi. So macam mana nak letak bunyi dalam copywriting? So kita ceritalah, masa tu saya tengah jalan nak COD, saya nampak kucing, bunyinya miau-miau, agak garing. Kan, mungkin agak ketakutan. Contoh. So nampak tak bunyi garing, bunyi nyaring, bunyi yang agak kuat. So bunyi. Padahal copywriting ni. Faham tak? Padahal copywriting, tetapi ada visual, ada audio. So orang boleh terbawa, dia dah mula bayangkan. Okay. Yang ketiga, kinestetik. Dalam copywriting tu, kita letakkan elemen pergerakan. Pergerakan maksudnya kita tengah buat apa, kita berjalan, jalan tu cepat ke lambat, kita tengah bercakap, cakap tu cakap cepat atau lambat, masa tu kita kena bernafas laju ke lambat. Faham tak? Tu kinestetik. Lepas tu kita ada rasa. Rasa tu mungkin rasa kat lidah lah. Mungkin masa tu ada rasa macam rasa apa? Rasa masam ke? Kan? Rasa macam rasalah yang lidah punya perasaan ataupun apa yang kita boleh rasa dengan lidah.
Dan yang terakhir adalah bau. So kita letak dalam kita punya copywriting tu ada rasa bau. So macam bau masuk-masuk rumah kita ada bau coklat, kan? Contohlah kalau kita cerita tentang jeruk, kan? Kita cerita tentang jeruk. So jeruk tu bila rasa tu kita boleh buat dia rasa masam. Ngences tak? Beraliu tak mulut kita ni? Beraliu tak? Sebab apa? Sebab kita nampak macam masamnya. Faham tak? So kalau kita boleh buat copywriting yang boleh buat customer rasa macam tu, itu A. Boleh? So dapat sesuatu hari ni? So kejap saya nak refresh dulu. Alright. So kalau dapat tolong komen. Ngences. Ngences saya dapat idea tu ngences lah. Tak tahu lah nak bahasa Melayu dia macam mana, tapi yang saya boleh cerita tu adalah ngences lah. So itulah sebenarnya tips copywriting yang memukau, story yang menjual, bukannya fakta. Bukannya nak katakan fakta tu tak penting, tapi fakta tu adalah dia punya perisa dia punya penyendap dia, kan? Kecur. Terima kasih. Teliok. Terima kasih. So story yang bagus adalah story yang powerful. Okay, so daripada powerful tu, macam mana kita tahu story tu powerful atau tidak? Story sangat personal kat kita. So kita je yang boleh bayangkan dan kita boleh bawa audience kita tu dalam dunia kita, dalam cerita kita. Faham So macam mana nak bawa tu? Adalah kena cerita pasal detail lah. So bila cerita pasal detail, mainkan 5 sensori manusia ni. 5 sensori manusia. InsyaAllah lah video you akan viral. Copywriting you viral. Okay? Boleh? So terima kasih Su, terima kasih Cik Jah, Aida. Don't worry, tak lambat pun. Nanti saya pun dah record dah. Nanti boleh tengok balik kat YouTube. Don't worry, jangan risau. Okay, Sik baik jurubahasa ada bahasa Johor. Kalau tak ada idea nak storytelling apa? Okay. Ini dia punya captain captain pula. Ini adalah dia structure apa yang nak kena ada. So contohlah kalau tak ada nak buat content, tak tahu nak buat content copywriting. Okay, tak tahu, tak ada idea nak buat content copywriting, biasanya start dengan testimoni. Start dengan testimoni diri sendiri, itu bagus. Ini business, in business boleh ke copywriting 100% dapat orang lain? Saya sangat berpegang, Zuan, dengan perkara sesuatu yang datang dari hati. Sesuatu yang dari hati pasti sampai ke hati. Sebab tu kadang-kadang bab-bab copywriting ni, bab-bab marketing, bab-bab video content, kita kalau boleh buat sendiri dululah, lagi-lagi script closing. Kan kita buat sendiri dulu, lepas tu nak copy paste tak ada masalah. Sebab saya memang kalau kita yang buat dulu, kita pilih perkataan tu, kita pilih tajuk tu. So bila kita yang pilih, itu datang dari hati kita, pun akan sampai ke hati juga. Okay? Alhamdulillah. Saya ada soalan satu lagi sebelum saya masuk point yang kena masuk hari ni. So far semua okay tak? Belajar sesuatu tak hari ni? So siapa yang baru masuk dalam live, jangan lupa butang follow kat sini, kat atas ni kot, atas ni. Tentang butang follow ni tekan. Kok ada yang tak tekan lagi, tekan, jangan lupa. Dan siapa yang baru masuk dan belum share, tolong share lah. Itu je. InsyaAllah kita akan masuk first macam biasalah. Sekarang pun tengah hutang waktu duha ni, kita akan baca doa duha dan kita akan sama-sama belajar, mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan Al-Fatihah. Okay. Alright, kalau semua dah ready, cara copywriting tentang produk kurus, start dengan ni dulu. Macam mana nak judge headline tu menarik? Faham? Macam mana kita nak tengok Okay, so copywriting. So copywriting ni ambil ilmu ni macam mana kita nak review copywriting kita tu bagus atau tidak. So dah ready ke? So saya jawab soalan ni dulu, dan baru kita masuk, kita akan start kita punya sesi kita lah. Okay. Alright. So macam mana kita nak review ataupun kita nak judge ataupun kita nak ukur, measure
copywriting kita ni bagus atau tidak lah. Yang pertama, okey, kita tengok dari segi dia punya engagement. Okey, kita tengok daripada kita punya engagement. So, engagement kita ni, kan, contoh apa yang kita nak? Kita nak like. At least pertama kita start dengan like dululah. So, kalau copywriting kita ni tak cukup like, tak banyak like, so apa kita nak kena ubah? Kita kena ubah headline. So ni step pertama. Faham So kita kalau nak measure ataupun review copywriting kita ni bagus atau tidak, so kalau kita tengok dari segi engagement, yang pertama kita akan tengok dari segi dia punya like. So sepatutnya copywriting kita ni kena hantar banyak like lah, sebab kalau orang suka dia akan like, betul tak? Tapi kalau kita punya copywriting itu kita dah buat panjang-panjang tapi like ni tak cukup ataupun tak banyak, ubah headline. Jangan ubah semua, ubah headline dulu. Maksudnya tiga baris pertama tu dalam Facebook punya copywriting ke, itu yang kita kena highlight kan, yang itu kita kena ubah. Okey, kita tukar headline. So bila kita dah ada headline yang bagus, like mudahlah banyak, tapi komen tak ada. Komen tak ada, betul? So bila tak ada komen kan, kita ganti apa? Kita ganti check balik CTA. CTA ni apa? Call to action. Ni kalau copywriting kita. So daripada copywriting kita ni, engagement kita, kalau headline-nya like-nya tak banyak, kita ganti headline. Kalau komen-nya tak banyak, kita ganti CTA. Okay, so last, dalam copywriting kita ni, kita mestilah nak share ataupun lead, PM ataupun prospect. Kan, sebab kita buat copywriting mestilah nak orang yang tanya kita, betul tak? So kalau kita dah ganti headline, like banyak, kalau komen tak ada, tak banyak komen, kita ganti CTA. Dan kalau komen dah banyak tapi tak sampai, tak ada orang share, tak sampai ke WhatsApp kita, apa yang kita nak ganti adalah ganti offer. Okey, ganti offer. Zuan cakap call to action tu macam mana sir? Boleh. So call to action tu macam ni. Kat habis ayat kita, tolong reply ataupun komen jika bersedia nak dapatkan offer hari ni. So macam tu lah. Assalamualaikum sir, saya dah lambat ke sir? Tak lambat. Produk yang HQ fix harga, macam mana nak buat offer? Muhammad Akmal. So kalau harga dah fix, macam mana kita nak offer? Kita kena pelbagaikan dari segi free gift. Kita kena pelbagaikan dari segi free gift. Faham So kalau nak tanya saya macam mana kita nak letak offer, macam mana nak bagi harga, kita kena buat kelas lah. Maksudnya tak boleh lah hari ni, sekarang pun dah pukul berapa, betul tak? So nanti insyaAllah. So siapa-siapa yang rasa ada banyak sangat soalan nak tanya, first thing, tolong follow saya. Siapa-siapa yang di atas itu masih belum tekan butang follow, ambil masa sekejap, tekan je. Kan, berbaloi ke tak berbaloi ke, tekan je dulu follow tu. Faham tak? Sebab saya tak boleh nak janji konten saya ni sesuai untuk semua orang. Tetapi at least bagilah saya peluang, okay, untuk saya hidangkan pada anda semua konten-konten yang mungkin boleh bantu anda dalam closing. Okay, so tekan butang follow. Okay, tekan butang follow sekarang. Sir, yang CTA tu boleh ke tulis di ruang komen? Boleh. So biasanya kalau di bahagian ruang komen ni nak tolong reply boleh, ataupun link WhatsApp. Okay, link WhatsApp. So biasanya dalam copywriting, lagi-lagi kat FB, link WhatsApp letak kat komen lebih elok. Sebab apa? Kalau letak link WhatsApp di link komen ataupun dalam copywriting FB, biasanya dia tak pergi, jarang pergi. Okay, itu je. Dia punya engagement tu tak setinggi kalau kita letak. Sebab kalau boleh kat Facebook ni, copywriting dia, caption tu tak nak ada komen ataupun tak nak ada link lah yang keluar daripada FB. Okay, kalau kita letak kat IG pula, link tu tak jadi apa-apa, kan, tak jadi apa-apa. So letak kat Twitter pun tak jadi apa-apa juga. Better letak kat komen lah. Ataupun kalau kita ada copywriting nak letak testimoni kan, letak testimoni di komen, lagi elok. Call to action tu macam mana? Mai Sarah ni,
Ni contoh CTA. CTA ni adalah call to action, apa yang kita nak dia buat. Okay, apa yang kita nak dia buat. Okay. City 6115. Sebolehnya jangan letak link yang keluar dari review daripada FB. Betul. Ni ada dua soalan lah. Satu soalan tentang macam mana nak move on. Satu lagi soalan tips copywriting yang memukau. Boleh ke? Boleh. Alhamdulillah. Hari ni ramai orang baru lah. Terima kasih. So siapa yang baru join, tolong tekan butang follow ke atas. Jangan tanya sebab apa. Tekan je. Tekan. Tekan. Jangan tanya, tekan. Okay. Alright. So bismillahirrahmanirrahim. Kita matikan lagu jap, sebab kita nak sama-sama start hari kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. So yang pertama-tamanya dan selama-lamanya suka saya ingatkan, suka saya pesan, dan untuk tuan-tuan puan, untuk sentiasa kita bersyukur dan berterima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia rahmat dan rezeki Allah bagi pada kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Dan hari ini kita ada 230 orang. Don't worry. Jangan rasa sedih untuk saya. Saya cukup berharga dan saya suka sangat live saya ni ada orang. Ramai ke tak ramai ke, Alhamdulillah saya terima. Sebab kalau lah contoh tak ramai, saya anggap 230 orang ni kalau di tempat saya, dalam studio saya ni penuh. Kan? Kalau kat Dewan tu pun penuh juga. Okay. Saya bersyukur dengan apa yang saya dapat. Tapi kalau dapat lebih, Alhamdulillah. Okay. So you guys, so siapa yang baru masuk, jangan lupa tekan butang follow. Follow kat atas ni. Tekan. Dan kalau siapa yang belum share, tolonglah share. Okay, share. Atau kalau you guys nak bermain dengan screen korang tu, cuba tekan banyak kali. Ada nampak love tak? Double tap kat screen sekarang. Okay, double tap kat screen sekarang. Okay, high five kat tangan saya sekarang. Okay, tap kat tangan saya sekarang. Ada nampak tak? Ada bagi love tak? Kan? Ada kan? Ada kan? Terima kasih. Tekan je kat screen tu. Double tap. Dan bayangkan kalau you tekan nanti kan dia akan ada satu bar kat atas. Aku pun tak tahu bar tu sebab apa. Tapi bar tu akan, dia selagi you tak berhenti tekan kan, dia akan jadi makin panjang dan you berhenti je, you akan tahu. Oh, saya dah bagi 200 like kat Sedharma. Oh, aku tengok ramai yang tengah main screen sekarang. Seronok sangat main screen. Amboi. Kan? Terima kasih. Yelah, kadang-kadang kita dah lama tak main screen kan. Okey, dah. Berhenti. Cukup-cukup lah main screen tu. Okey? Alhamdulillah. Okey, so sekarang daripada yang main screen tu berhenti. Sebab kita nak tadah tangan. Ada yang tengah tengok kat laptop. Sorry. So siapa yang tengah tengok kat laptop, kan? Horizontal kan. Awak singitkan macam ni dan awak akan nampak gambar saya yang lebih jelas, dan di bahagian tu ada chat. Faham cuba buatkan macam ni. Buat handphone macam ni. So akan nampak. Okey, dah. Berhenti guys, berhenti. Jangan main handphone tu lagi. Kan? Kita nak sama-sama tadah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, jom. Doa duha. Bismillah. اللهم إن الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك وجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا
وقربه بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar permudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. So terima kasih tuan-tuan puan. Dan hari-hari pun saya belajar benda baru juga. Dan hari-hari pun saya belajar benda baru. So terima kasih pada semua orang. Terima kasih pada yang suka bagi gift, kan. So terima kasih sangat-sangat. Alhamdulillah. So insyaAllah lah gift-gift tuan-tuan puan itu saya akan pastikan dia akan ke saluran yang betul lah dan yang baik. Okay. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua. So alhamdulillah hari ni kita dah selesai jawab 3 soalan. Okay, so 3 soalan. So soalan yang pertama tadi tentang bagaimana nak move on. Terima kasih kepada Fahana sebab tanya soalan tu. Dan saya rasa ramai juga kan yang menghadapi masalah sama, kan, nak move on ni agak susah, betul tak? Okay, yang kedua dia bercerita tentang copywriting. Dan insyaAllah lah nanti kita akan bawa tajuk copywriting ni dengan lebih detail, dengan lebih detail supaya nanti kita akan dapat banyak idea-idea. Dan insyaAllah nanti mungkin mana tahu next week, okay, minggu depan kita akan mula ada satu segmen baru, iaitu kita akan bawa tetamu. So doakan saya macam mana saya boleh bawa tetamu-tetamu saya ke dalam sesi live di TikTok dan di Facebook. Saya nak bawa tetamu. So kalau bawa tetamu ni lagi seronok lah, kan. Mungkin saya akan bawa tetamu-tetamu yang selalu ada dengan saya ke, Jannah ke, kan, siapa-siapa lah yang ada hari ni, betul tak? So don't worry. So terima kasih. Mungkin saya nak bawa Tuan Sobri ke. Kemarin saya bawa Tuan Sobri, dia tukang gelak je. Tapi kali ni kita nak dengar pula apa sharing dia sepanjang, mungkin lah sepanjang kelas saya ke, ataupun sepanjang dia bermain TikTok ke. Okay, Mekna ke, Kak Mak Lang ke, Ustaz Safwan ke, insyaAllah. Don't worry. Nanti doakan saya dapat dia punya formula dia macam mana. Okay. Alright. So tuan-tuan, sekali lagi saya ingatkan, jika anda belum follow, tekan butang follow di sini, tekan sekarang. Tekan sekali je. Jangan tekan banyak kali, nanti dia follow, unfollow, follow balik. Tak pasal-pasal kena tiba-tiba view rendah lah, padahal tak ada benda pun, kan. Okay. Alright. So bismillahirrahmanirrahim. Okay, jom. So hari ni kita nak belajar bagaimana kita nak priority, kan. Sebab kita kan belajar tentang productivity, betul tak? Kita belajar tentang productivity. Productivity. Okay, productivity dan income. Kenapa kita cerita tentang income? Suara macam sharp sikit. Mungkin boleh alihkan mic ke atas. Oh, kenapa dia kuat sangat? Baik. Sorry. Terima kasih Bubu. Terima kasih. Hari ni saya tak pakai mic. Saya pakai mic daripada headphone je. Sebab nak wireless, kan, nak jalan-jalan. Okay. Alright, so productivity dan income. Alright. So biasanya kalau productivity dan income ni memang macam ni kita nak urus masa kita. So sekarang kita tak boleh nak urus masa.
Kan tak boleh nak urus masa. So kenapa kita tak boleh urus masa? Okay, kenapa kita tak boleh urus masa? Sebab masa ni tak boleh bergerak ataupun tak boleh diberhentikan. Kan, masa tak boleh diberhentikan dan masa tak boleh dijalankan. Maksudnya kalau ni tak boleh diberhentikan, lepas tu nak jalankan pun tak boleh. So masa tu tak boleh diurus. Betul tak? Maksudnya bagi saya inilah, faham tak maksud saya kan? Masa tu tak boleh diberhentikan dan masa tu tak boleh diteruskan. So bila kita tak boleh nak urus masa tu, so apa nak kena buat? Kita kena urus diri kita ikut masa tu. Kita kena urus diri kita ikut masa tu. So macam mana kita nak urus diri kita? Macam mana kita nak susun diri kita ni ikut waktu-waktu yang ada? Sebab semua orang ada 24 jam. Kan? Semua orang ada 24 jam. So macam mana kita nak urus diri kita ni suit dalam 24 jam tersebut. So kita yang kena urus diri kita. Kita tak boleh urus masa. Masa tak boleh nak stop, tak boleh nak play balik. Okay, so masa tetap berjalan. Antara awak sedar ke, awak tak sedar ke, masa akan terus berjalan. Okay, sebab itulah kalau boleh priority kan. Priority. So priority ni, apa maksud priority? Kita nak buat apa yang perlu kita buat dulu, dan mungkin kalau ada benda yang tak boleh buat, tak payah buat. Faham tak? So macam mana kita nak priority? Okay, so sekarang pen dan buku nota semua dah ada. Okay, pen dan buku nota semua dah ada. Ready ke? Dah. Okay, so kalau semua dah ada, tolong saya lukis. Okay, lukis kotak. Lukis kotak. Okay, tolong lukis kotak. So bila kita dah lukis kotak, buat macam ni. So kat sini adalah importance. Okay, dan ini adalah urgent. Faham so kat sini importance, kat sini urgent. So kat sini nanti kita akan susun. Mana satu yang kita kena buat, mana satu yang kita kena buat jadual, kena schedule, mana satu yang kita kena delegate, dan mana satu kita kalau boleh jangan buat dulu. Faham Alright. So kita nampak tak kat sini kita ada importance, maksudnya benda yang perlu dibuat, dan urgent. So urgent ni maksudnya apa? Okay, importance ni adalah yang add value kat kita. Okay, importance ni adalah add value. Maksudnya benda yang penting itu adalah benda yang tambah value pada kita. So kalau benda tu tambah value, insyaAllah itu penting. Kalau contoh macam belajar penting. Maksudnya belajar ada tambah value kat kita. Okay, itu penting. So kita boleh masukkan itu dalam kategori yang importance. So kalau yang tak importance ni, yang tak ada tambahkan apa-apa, maksudnya macam suka. So, kita buat apa sebab suka. Tapi kalau benda yang kita suka itu tambah buat kita jadi lebih bahagia, buat kita rasa macam tak stres, itu lain cerita. Faham tak? Faham so itu suka. So urgency ni pula, beza dia, benda yang urgency ni adalah ada person in charge. Ada orang tunggu. So bila ada person in charge, ada orang tunggu, insyaAllah itu dalam kategori urgent. Contoh, bila kita nak buat COD, kita nak buat postage, ada orang tunggu, customer tunggu kita. So itu adalah urgent. Faham tak? Tapi kalau tak ada orang tunggu, contoh macam kita nak belajar hari ni. So kalau kita nak belajar hari ni, mungkin dia add value, tapi untuk diri sendiri, tak ada orang kejar. Betul tak? Tak ada orang kejar. So dia tak berapa urgent sangat. Tak berapa nak urgent sangat, tapi perlu dibuat sebab tambah value. So faham tak ni? So faham tak? So nampak tak perbezaan? Kita dah tengok kotak ni dah banyak kali kan, cuma kali ni saya bawa you lebih deep lagi. So macam mana nak perhatikan, okay, kerja mana yang kena buat, kerja mana yang tak boleh buat, kerja mana yang tak boleh kita buat dulu, kerja mana kena buat kemudian, ataupun apa kerja yang kita tak payah buat langsung. Sebab ingat, kita semua ada 24 jam. Kita ada 24 jam.
So bila kita ada 24 jam, nak tak nak kena priority. Sebab kita tak boleh nak puaskan hati semua orang. Faham tak? Sama juga dalam closing. Dalam closing ni, kita nak fokus pada apa? Orang yang tahu kita, orang yang perlu kita dan orang yang mampu. Dan inilah prioritinya. Bukannya kita kata tak boleh layan semua customer, bukannya kita sombong sangat. Tak. Tapi disebabkan kita ada limited masa. Mungkin kerja kita selama TPM ini ataupun betul-betul berbisnes, mungkin dalam satu hari tu mungkin 4 jam je. Kalau you betul-betul kira. Yang betul-betul you buat closing, yang you betul-betul berbisnes, mungkin 4 jam je sehari. Dan selain tu cuma benda-benda yang mungkin add on dan buat sikit. Dan paling betul-betul you fokus pun dalam satu hari adalah 45 minit je. So spend lah masa setiap hari 45 minit untuk you all out di business. Okay, you all out kat business. Dapat 40 minit sehari pun dah kira cukup dah. Tapi fokus betul-betul. Masuk bilik, tutup semua benda, dah follow. Ikut, buat copywriting, belajar. Faham tak ni? Okay? So itu. Alright, so kita akan masuk point yang pertama. So apabila kita ada kelas ataupun kita ada kerja kita, okay, yang importance, maksudnya add value, buat tambah duit, ada income, sebenarnya important betul, dan ada orang tunggu. So itu adalah do it. So dia berada kat sini. Importantnya tinggi, ada orang yang tunggu, ada person in charge, maksudnya ada deadline, maksudnya kita kena submit, kan? So itu adalah do it now. So itu adalah urgency dia yang paling tinggi. Faham So nanti kita akan belajar juga, betul ke dia do it now tu adalah macam perkara-perkara yang kita kena buat tu adalah di bahagian kuadran yang do it now. So kat sini you akan ada satu cara you nak kira aktiviti-aktiviti tu do it now atau tidak adalah dengan yang pertama kita akan kira dari segi urgency dia, importance dia, dan yang terakhir adalah dia punya effort. Effort. Maksudnya dia perlukan tak effort yang besar. TPM tu apa? Okey, kejap So TPM ni apa? Tak apa. Don't worry. So TPM ini adalah formula mudah closing, tahu, perlu, mampu. Apa benda aku je? Perlu, mampu. Okey. So nanti kita ada urgency kat sini lah. So nanti kita akan kira skill daripada 10 sampai 1, 10 sampai 1, 10 sampai 1. So nanti tengok, kalau contohlah dia perkata memang daripada 10 sampai 1, okey, dia nombor 6 urgency dia. Kan, important 10 sampai 1, okey, dia nombor 7. Lepas tu effort dia pula daripada 10 sampai 1, okey, paling senang ke paling susah. Betul tak? So kat sini kena boleh kira. Okey, so faham Kuadran yang pertama ni kena do it now. Semua okey? Boleh? Faham? So kalau faham tolong angguk kat rumah masing-masing. Kalau angguk tolong kata okey di rumah masing-masing. So itu adalah do it now. Maksudnya importance. Okey? Dia penting, tambah value dan ada orang tunggu. Sebab kalau tak ada orang tunggu, dia tak berapa nak important sangat lah. Kita rasa macam kena buat, tapi disebabkan tak ada orang tunggu, itu masih boleh dimaafkan. Maksudnya masih urgency yang tak terlalu tinggi sebab tak ada orang tunggu. Okay, so kalau kerja tu masih importance, so kat sini dia low kan, dia low, kat sini high, kat sini low, kat sini high. So importance high, maksudnya add value, betul, tapi tak ada urgency. Contoh macam apa? Training, kelas, betul tak? Sebab tak ada orang tunggu ni, tak ada orang tunggu. So kat sini kita boleh schedule. Okay, schedule. Kita buat planning. Susun bila kita nak buat. Okay, contoh sebab tu macam hari ni kan, macam saya hari ni. Saya asal nak buat kelas ni, dia asalnya mungkin importance tinggi untuk saya. Tapi disebabkan belum ada orang tunggu, belum ada orang lagi, saya tak tahu penemiran ni macam mana, so dia masih dari schedule. So saya susun je, okay, 11.30 setiap hari aku nak buat live. Tapi sekarang bila dah ada orang tunggu, dah ada orang perlukan, sampai ada orang buat alarm, so dia dah jadi do it now. Kan, must do it
and kena duit. Faham so insyaAllah. So reschedule. So susun. Sebab kadang benda yang tambah value dalam hidup kita tapi tak ada orang tunggu. Contoh apa? Belajar. Kalau ibadah tu wajib lah kan, sebab kan ada orang tunggu kan, Allah tunggu tu lah kan, malaikat tunggu nak catat pahala tu, itu memang do it now lah kan, macam belajar, baca Al-Quran. So itu kan ada pilihan, betul tak? Itu semua adalah pilihan. So tapi penting untuk kita. So susun waktu, letak waktu, okey kita susun waktu bila kita nak baca Quran. Dan baca Quran mungkin ada orang kata setengah jam, ataupun mungkin setengah jam lah paling sedap lah kan. Setengah jam tu maksudnya sekali dengan wuduk, bersedia dalam keadaan yang suci, menghadap kiblat, baca pelan-pelan dan tak perlu rushing. So itu kita letak di bahagian schedule. Susun waktu, kita letak waktu bila yang kita nak baca Quran. Jangan tunggu ada masa. Sebab bila tak ada, sebab kita tak ada orang kerja kan. So bila nak tunggu masa memang tak ada. You kena susun bila you nak baca Quran. You kena susun bila you nak berzikir. You kena susun bila yang you nak baca ini, nak baca ini. Faham tak maksud saya? Contoh nak berselawat hari ni kan, habis kelas kata nak berselawat, let's go. Boleh je. Faham tak? So far semua okay? So itu adalah schedule. Next, dia urgent, ada orang tunggu. Okay, urgent, ada orang tunggu. Tapi value untuk kita tu tak sebesar untuk diri kita sendiri. Maksudnya value tu maksudnya dari segi upah ke, bukan upah lah, maksudnya macam kita ambil duit lah kan, kita rasa macam tak sebesar kerja-kerja lain yang kita kena lakukan. So itu importantnya tu rendah, value-nya tu agak rendah, tapi high urgency. Maksudnya kena ada orang tunggu kita nak settlekan. So nak kena buat apa? Kena delegate. Kena delegate. So yang urgent, important, effort tadi bagaimana ya? Ni nanti. Ni nanti. Belum lagi. Ini saya baru cerita macam mana kita nak evaluate daripada banyak-banyak benda yang do it now tu, mana satu yang kena buat pula. Daripada banyak-banyak yang kena schedule, mana satu yang kita kena dahulukan pula. So kita akan guna kat sini. Sekarang ni kita belajar kat sini dulu. Okay, kita belajar ni dulu. So kita kena delegate. Benda tak penting, benda kurang penting tapi ada orang tunggu. So itu adalah delegate. Maksudnya kita pass kat orang lain. Kita kongsi rezeki kita dengan orang lain. Faham tak? Contoh macam kita punya customer kan, nak COD. Memang penting untuk kita, tapi mungkin kita ada benda lagi yang lebih penting. Nak COD tak sempat kan, tapi ada orang tunggu, pass lah kat orang. Okay, so saya ada soalan. What if benda tu urgent, tapi then there is another urgent yang kena buat? Itu yang kita kena tengok kat sini. Itu yang kita akan tengok kat sini. Faham tak? So contoh benda yang kita nak buat tu urgent kan, benda kita nak buat tu urgent, important, tapi ada lebih important. So itu yang akan kita selesaikan dulu. Delegate tu kadang-kadang susah. Nak delegate kat siapa? Sebab tu lah kadang so kita ni, contoh lah kan, okay, contoh memang the whole thing dalam kat rumah tu kita sendiri. So nak tak nak kena minta tolong suami. Betul tak? Contoh macam basuh baju kan, basuh baju memang penting kan, tapi tak ada orang tunggu kan. So kita kena susun lah, kita basuh baju semalam, so minta tolong lah siapa-siapa kan minta tolong kita. Macam tu lah. Faham so itu do it now, schedule, delegate. Dan jika value tu rendah dan tak ada orang kejar pula tu, dan tak ada orang nak kena perlu kita report, so kita nak kena buat apa? Kita move on je lah kan, kita move on je dulu. Next. Akan next. Tak boleh sebab nak bersiap untuk kerja shift petang. Maksudnya apa tu? Tak boleh tadi. Tak boleh nak bersiap shift petang tu, tak boleh nak dalam kelas ke, tak boleh apa ke kan. Tak apa. Sebab tu kadang-kadang harian kita tu beza-beza. So you punya importance, you punya urgency tu masing-masing kan. You tak boleh nak anggap semua orang sama. Contoh kita kerja petang, kita kerja shift kan. So kepentingan kita tu setiap hari tu berbeza. Faham boleh? So try lah. Kita ada 4 tips kat sini saya nak share.
how to prioritize. Macam mana kita nak prioritikan kerja kita, urusan kita hari tu. Ni untuk orang yang betul-betul busy lah. Tapi biasanya kita ni at least lah, paling-paling pun yang try lah untuk belajar untuk do it now. Benda yang kita boleh selesaikan dalam masa 5 minit, selesaikan dulu. Itu biasanya apa yang saya buat lah. Contoh kalau benda yang kita boleh tahu, contohlah kan, kita nak sidai baju ke, benda tu boleh selesai dalam masa setengah jam. Selesaikan lah. Faham tak? So sekarang kalau contohlah macam Zuan cakap, semua do it now. Maksudnya the importance dari orang tunggu. Sekarang kita tengok kat sini. Kita akan masuk satu point lagi, iaitu effort. So kalau dia memerlukan effort yang lebih tinggi daripada kita, kita buatlah dulu. Kalau effortnya tak setinggi, maksudnya mungkin kerja tu senang, mudah, so mungkin kita boleh hold kejap. Tapi ikut situasi lah bagi saya. Ikut situasi. Sebab dia apa-apa pun dia akan tengok kat sini. Tapi kalau nak antara banyak-banyak benda importance tu, benda-benda yang kena penting buat tu, tengok effort tu. Kalau benda tu susah, ada orang dia suka buat benda susah dulu. Ada orang suka buat benda senang dulu. Yang penting selesai. So masing-masing. Contoh kalau macam saya ni, saya suka buat benda susah dulu. Yang senang-senang tu akhir-akhir. Sebab saya tahu yang senang-senang tu akan ambil masa saya sekejap je. Dan kalau boleh kita nak habiskan hari kita tu, tengoklah stres je kan. So kita yang pagi-pagi ni kan tengah high energy kan. Buat benda-benda yang susah-susah dulu. Awal-awal pagi ni tenaga kita tengah tinggi, buat yang susah-susah dulu. Nanti petang dah lemau, malam dah penat, baru tu kita buat senang-senang. Tapi masih dalam kuadran yang importance dan urgency. Faham tak? So itu tips dia lah untuk hari ni. Saya rasa lah saya menjawab lah soalan yang ada tu. So saya macam benda yang susah saya akan tekan pagi-pagi. Sebab pagi tu kita tengah semangat, tengah positif. Kalau kita buat benda susah petang, alamak, dengan deadline lagi, kita akan makin stres. Benda kerja last minute. Itu kalau saya. Tapi kalau tuan-tuan rasa macam pagi-pagi ni aku tak nak stres, buatlah benda senang dulu. Yang penting ada kerja siap. Faham tak maksud saya? Tapi saya rasa memang kena buat kerja susah dulu lah. kena buat kerja susah dulu. Tak apalah, biar kita dalam pepatah apa kata, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. So maksudnya relate lah dengan apa yang kita belajar hari ni. Kita kena bersusah-susah dulu, buat yang susah-susah dulu, atau dalam bisnes ni kita kena buat benda-benda yang kita semua kena buat. Tapi bukannya kita ada team tu, kita delegate tu bukan sebab kita tak pandai. Ingat kita delegate ni bukan sebab kita tak pandai, tapi kita tak sempat. Sebab importance ni untuk kita tu tak terlalu tinggi, tapi ada orang tunggu, paslah kat orang. Boleh? Alright, so far faham tak ni? Macam mana kita nak delegate kerja kita pada hari ini? So hari ni tajuk dia mudah-mudah je lah. Hari ni tajuk dia mudah-mudah saja. So alhamdulillah. Sebab nak urus masa ni pun kadang bukanlah saya punya kepakaran nak urus masa. Sebab saya punya urus masa tu, saya tahu 11.30 saya tu ada kelas. So saya memang letak yang do it now tu adalah kelas-kelas yang saya ada. So saya dah tahu pukul 8.30 saya ada kelas, pukul 11.30 saya ada kelas. So daripada tu saya akan susun yang lain. Sebab tu saya akan susun yang lain. Contoh macam nak kena buat video. So kalau memang saya tengah tak dapat nak idea, maksudnya tak ada idea nak buat, so at least lah saya buat satu je video. Itu je. Ataupun memang malas sangat, saya buat stitch dan duet. Dah, itu je. Yang penting ada. Yang penting ada value ataupun ada video yang boleh add on manfaat ataupun beli value pada orang lain. Sebab benda tu important untuk saya juga, tapi tak ada orang kejar. Betul tak? So priority lah, itu je. So ada soalan tak nak tanya? Ada juga delegate sebab mengajarkan, nak bagi anak tim lagi effort dalam satu hal. Setuju. So delegate tu, yang delegate untuk anak tim tu lebih kepada macam benda-benda yang kita dari segi training, bagi peluang pada orang, itu pun bagus juga. Saya kerja rumah delegate kat anak, lipat baju je yang tak boleh. Faham? Tapi try lah. Sir, nak screenshot yang atas sekejap? Boleh. Dah tak ada lah yang atas, saya dah buang. Sorry. Biasalah bila yang soalan-soalan tadi tu kita tulis, ini je lah yang tinggal. Saya ambil kat sini lah. Alright. Alright. So far, hari ni semua okay ke?
Okay, hari ni kita akan habis kejap je lagi. Tak panjang pun sesi hari ni, tapi saya harap memberi manfaat jugalah pada semua orang. So, saya ada soalan. Saya ada tim, macam mana nak buat kelas live TikTok yang ada screen macam saya buat? Saya guna green screen. Okay, saya ada green screen. So, sebab tu saya berada di depan screen. Betul, yang kedua saya guna OBS. Ada dua tu, insyaAllah lah selesai masalah. Ada dua ni memang selesai masalah. Dan whiteboard yang saya guna adalah Microsoft Whiteboard. Dan macam mana saya tulis? Saya guna pen tablet ni yang biasanya orang buat untuk melukis. Dia menggantikan mouse. So kalau saya guna mouse, dia memang tak jadilah, dia nampak kaku lah kan. Mouse kan macam ni kan. So bila macam ni macam pelik lah pula. So saya gunakan pen. Baru akan jadi macam apa yang nampak lah. Nak buat konten edit video tu makan masa sungguh, berjam jadinya. Tapi kena tetapkan masa kan sir. Tapi tetap kena masakan masa. Nak buat konten edit video. Sebab tu saya edit video ni saya akan cuba sesimple mungkin. Saya cuba sesimple mungkin. Itu je. Faham So sesimple mungkin ni akan bantu saya macam, yalah, mungkin kita tak apa, macam cara nak hack buat subtitle ke, saya akan buat sesimple mungkin lah. So saya tak nak letak terlalu banyak editing dalam video saya, sebab saya tahu benda tu akan menyusahkan saya. Dan saya buat yang simple-simple je lah, yang zoom in, zoom out. Lepas tu ada apa pattern break, ataupun break the pattern. So saya akan ambil yang itu-itu je. Saya tak adalah buat benda yang terlalu ambil masa. Contoh macam subtitle, kalau saya rasa ada perkataan-perkataan yang saya kena highlight, okay, saya akan subtitle kan. Macam tu lah. OBS, green screen, Microsoft Whiteboard, betul betul. Microsoft Whiteboard tu guna phone juga boleh ke tak? So macam mana nak dapat access live kat TikTok? Kena minta permission. So you kena dijemput dulu oleh TikTok untuk jadi content creator. Lepas tu masuk dalam group tu, dan masa tu you boleh request lah nak dapatkan live direct daripada OBS ke TikTok. Boleh. Itu apa yang saya buat. Scroll atas sikit boleh. Atas tak ada apa-apa. Atas tak ada apa-apa. Terima kasih Dayana bagi roti canai, dan terima kasih pada semua orang yang bagi hadiah. Thank you so much. Okay. So siapa yang baru masuk, jangan lupa follow. So siapa yang masih ada nampak tambah tu, siapa yang masih nampak tambah tu tekan. Sangat sesuai untuk para guru yang buat PDPR. Boleh, betul. Alhamdulillah saya dah ramai ajar. Kebanyakannya speaker-speaker C4 Future semua dah upgrade dia punya presentation. Speaker-speaker C4 Future semua dah upgrade dia punya presentation. Alhamdulillah. Yalah, bila saya masuk C4 Future dengan keadaan yang macam ni kan, so semua orang nak belajar. So alhamdulillah diorang dapat upgrade pelan-pelan. Dan insyaAllah lah C4 Future antara team consultant ataupun yang buat training yang paling, bagi saya, yang paling menarik lah. Itu saya boleh claim lah, sebab saya berada dalam tim tu dan saya nampak perubahan masing-masing, dan diorang ni memang okey sangat. So you guys should bagi peluang pada C4 Future untuk bantu korang upgrade korang punya TikTok. Okay, yang bagi stiker tu untuk apa ya? Sorry newbie. Yang bagi stiker ke ataupun yang bagi roti canai, nasi lemak, itu adalah diamond kan, hadiah gift. So gift tu nanti kita boleh convert kepada duit lah dalam bentuk USD. So nanti siapa yang dapat certain amount of diamond, contoh macam saya sekarang dah collect lebih kurang 5,000 diamond, almost $32. So nanti you boleh masukkan dolar itu ke PayPal. So tak ada masalah. Okay. So kadang-kadang yelah, ada orang kan memang yang dapat gift pun dapat duit kan. So don't worry. So dia macam kita support lah, insyaAllah support. Kadang kalau nak tolong secara direct kan tak mampu kan, so kita bagilah diamond kan. Diamond pun kadang-kadang dalam 1,000 diamond tu lebih kurang RM73. RM73. Kalau tak tahu, tengok kat bahagian kanan bawah ni, ataupun kat bahagian kanan bawah korang tu, kat situ ada bentuk gift tu. So kat situ boleh recharge. Okay. Kain hijau kat belakang kalau tak silap. Faham? Yang green screen tu kat apps ke macam mana? Green screen ni, contoh kalau saya matikan green screen saya, so dia akan jadi macam ni. So akan jadi hijau. Dia akan jadi hijau macam ni. Faham so saya kena green screen ni, saya onkan chroma key, hilang lah. Kalau kita update video TikTok, lepas tu tiba-tiba tak ada suara, kenapa tu sir? Dwi, kalau kita dah upload
video TikTok tapi tak ada suara, mungkin disebabkan satu tengah review, ataupun yang kedua lagu yang kita pilih itu tak kena mute lah, maksudnya tak ada kat Malaysia, so dia kena mute. Itu je. Terima kasih by Roses Send Roses, Fika Azri 92 sen, Ros 7 Ros, terima kasih. Okay, so ada apa-apa soalan tak nak tanya sebelum kita habiskan sesi kita kejap lagi? So semua okey ke hari ni? Copyright lagu, betul. Sebab tu kalau boleh gunalah lagu yang ada dalam TikTok, itu lebih selamat. Okay, gunalah lagu yang ada dalam TikTok. Kalau video tu pakai suara sendiri, dia kena mute mungkin disebabkan video kita kot. Saya rasa lah. Saya tak boleh nak bagi komen kenapa dia senyap, sebab banyak sangat faktor, kan, banyak sangat sebab kenapa dia senyap. Okay, thank you sir, terima kasih sir. Yang nak tengok berapa orang tengah live tu kat mana, tekan butang kat kita punya handphone, kan ada tambah kan, kita ada share, ada template, ada video, ada live. So kat bahagian live tu, kat tengah-tengah tu, sebab dulu saya tak ada, sekarang dah ada. Kat situ dia ada tengok berapa orang yang tengah aktif. Maksudnya kena contact TikTok untuk minta permission, sambungkan OBS ke live TikTok, betul, untuk dapatkan permission untuk live. So nanti dapat stream RTMP. Sebab saya tak ada option untuk streaming ke, betul, tak semua orang ada. Okay, terima kasih Farah Nabila. Nak tanya, kalau FB kita kena hack, lepas tu page kita admin, boleh lagi tak kita adminnya? Bukan lagi, kita apa nak buat, nak delete tak? Dah report, perlu buat page baru ke kena buat page baru? Syailah, memang tak boleh buat apa, kena buat page baru. So bila dah buat page baru, start barulah. Itu je. Okay. Terima kasih daripada tim Milinoli. Terima kasih Ira. So nanti Ira jangan lupa share live ni pada kawan-kawan, dan kalau boleh bawa lah. Sayang dah 50k. Kalau dah 50k mungkin boleh try untuk claim balik. Claim balik, itu je. Alright, saya tak ada butang live. Mungkin Nushiha belum ada 1000 follower, sebab tu tak ada butang live. So nanti kena ada 1000 follower lah, at least baru ada butang live. Alright, so kalau tak ada apa-apa, terima kasih sekali lagi. Saya nak ucapkan tahniah dan terima kasih pada semua orang hari ni. Saya minta maaf kalau hari ni kalau kelas kita ni tak panjang, tak sampai pukul 12, tapi habis pukul 12.45. Okay, so saya harapkan cara saya mengajar purity tadi tu tuan-tuan faham. Okay, dan esok kita akan belajar something yang tak tahu. Nanti saya akan buat survey dalam grup Telegram. So jangan lupa follow saya tekan je follow saya kat TikTok ni. So siapa yang kat FB pun boleh share juga. Dan insyaAllah kita akan jumpa esok pada waktu yang sama. Okay, pukul 11.30. So kalau tak nak tertinggal live saya kat mana-mana ke, ataupun sharing saya kat mana-mana ke, tolong pergi kat bio saya sekarang. Okay, join grup Telegram. Okay, so sekarang saya bagi seminit. Pergi kat bio saya sekarang, pergi kat bio, join grup Telegram. Dan kalau you dah join, komen dan let's go. Bismillah. Kok kumak and sawadikap and annyeonghaseyo. Thank you so much. Jumpa esok. Terima kasih. Okay, so siapa yang nak pergi dulu silakan. Don't worry, dah habis dah sebenarnya kelas kita. So terima kasih sekali lagi. Saya Sudarma, your favorite clothing specialist. Hari ni Alhamdulillah yang baik semua datang dari Allah, yang silap dan salah datang dari saya sendiri dan ego saya sendiri. So kita tangguhkan sesi kita hari ni dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin 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 ya rabbal alamin. So guys, so siapa yang baru masuk, tagline ni untuk anda. Hari ni kita semua berkawan di atas muka bumi ni sampai satu masa nanti insya-Allah. Kita akan berjiran di mana? Kita akan berjiran di syurga nanti. So jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Chin up. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa esok. Okay? So thank you so much. So siapa yang belum follow, tekan butang follow sekarang. Pergi ke bio saya, join grup Telegram, dan insyaAllah jaga silaturahim kita ni sampai ke syurga. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.